Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin wa ila abaina wa ummahatina wa ila al-muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات وعلانيتنا يا الله وحاجاتنا يا الله وخصوصا إلى شيخنا أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى وخصوصا إلى شيخنا شيخ أحمد فهمي زمزم رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا يا الله فتوح العارفين وفهكنا في الدين وعلمنا تأويل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ya saya, Masya Allah. Alhamdulillah, sahabul fadilah, para alim ulama, para asatizah, saya muliakan barisan imam, tuan pengurusi, tuan Zul kita, barisan imam Bilal, para jawatan kuasa Madrasah Raudah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak saya lupa pada bonda saya, semoga Allah berafiah, berpanjangan insya-Allah. Sepatutnya dah terbang dah. Dah terbang dah. Senin lah kemarin. Tapi atas sebab-sebab tertentu, ada penerbangan khususiah didelaykan pada insya-Allah minggu depan 5 hari bulan 7. Saya mohon dengan rendah hati dan penuh berhajat doa daripada tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga Allah menerima haji kedua ibu bapa saya sebagai haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh umat Islam yang menunaikan haji pada tahun ini. Dan kita telah menerima berita daripada pihak Saudi bahawa tahun ini adalah tahun Haji Akbar, yakni Arafah wukuf jatuh pada hari Jumaat. Maka malam ini juga saya tak tahu tadi, baru dengar tadi masuk parking tu, tak dengar dah. Pengumuman mohon raja-raja kita nak menentukan 1 Zulhijjah tadi, saya tak dengar. Besok ke? Tak apalah, nanti kita semak balik. Jaga 10 hari ini. Allah firman dalam Quran, wal fajr walayalil ashr wasyaf'i wal watr. 3 ayat ini dulu saya pernah bahaskan di sini. Ulama mufassirin mengatakan demi waktu fajar, waktu subuh, walayalil ashr, dan demi 10 malam.
Bila Allah pencipta langit dan bumi bersumpah, maka perkara tadi berat bagi umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan 10 malam. Maka sumpah Allah itu nilainya besar bagi mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang berhajat kepada Allah, ada hajat dengan Allah. Semua orang berhajat, tidak ada orang yang tak berhajat. Cuma sedar dengan tak sedar aja berhajat. Ada kalanya tak sedar berhajat, tapi hakikatnya berhajat. Tak sedar sebab apa? Ditipu dengan dunia ini, ditipu dengan setiap ujian-ujian, fitnah yang datang. Maka tak nampak hajat tu pada Allah Subhanahu wa taala. Bila diangkat asbab, baru nampak hajat dengan Allah. Seperti dikenakan ujian, diletakkan sesuatu perkara yang kita tak mampu nak lalui, baru nampak yang bahawa pergantungan kita mutlak hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang ada rasa sungguh-sungguh nak mohon pada Allah taala, maka 10 hari ini ditafsir oleh para ulama, yakni mufassirin kita, antara al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, juga ramai mufassirin. 10 malam ini dengan syarahan tafsirnya adalah 10 akhir Ramadan. Pertama. Yang kedua disebut dengan 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. Kalau besok bermula malam besok, maka mereka yang berpuasa sunat muakkad berpuasa 10 ini. Sunat muakkad. Sehinggalah hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah, Yaumul Arafah. Maka mohonlah 10 hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sebut dulu, listkan apa yang kita nak minta dengan Allah, listkan. Sebagai tanda mereka yang berhajat pada Allah taala. Nak mohon dana pun list, masya-Allah. Ada surat sokongan pula tu, kan? Orang gini sign sini, orang ada petition pula. Persatuan penduduk sebanyak 100 orang sign petition nak mohon dana ini. Tapi dengan Allah kita tak listkan. Kita rasa Allah tak boleh buat macam mana yang kita nak. Itulah sangkaan kita menyebabkan hidup kita susah. Hidup kita ini tidak ada jalan keluar. Sebab apa? Sebab kita merasakan Allah, kita tidak berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan kita tidak bersungguh-sungguh. Sebab tu orang yang memerhatikan diri dia dengan Allah, dia sangat jaga waktu-waktu ini. Kalau dah terlepas 10 akhir Ramadan, dengan penuh insaf dalam hati dia, menyesal dengan tidak mampu untuk beribadat sungguh-sungguh pada 10 akhir Ramadan, maka dia akan jaga 10 awal Zulhijjah ini. Tambah pula, kita punya haji tahun ini adalah haji akbar. Jagalah sungguh-sungguh. Baik. Wasyaf'i wal wat, demi waktu ataupun bilangan yang genap dan ganjil. Syaf'i genap, al-witri ganjil. Apa dia genap dan ganjil? Para ulama menyebutkan di situlah hari Tarwiyah dan juga hari Arafah. Genap dan ganjil. Jagalah waktu ini, insya-Allah. Boleh semua? Insya-Allah. Termasuk diri saya lah. Baik. Sambung syarahan kita kitab Bidayatul Hidayah. Saya mohon maaf sangat sebab lama konten kelas. Saya kurang sihat. Mohon doakan berkekalan kesihatan saya. Mudah-mudahan dilapangkan waktu, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Qala musannif rahimahullahu taala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Ila anqal, muka surat 34. Betul? Surat 34. Bidayatul Hidayah. Kita dah sampai kepada adab-adab masuk ke dalam masjid. Betul? Adab-adab masuk ke dalam masjid. Kita dah sebut sebelum ini, mereka yang tak mampu jaga adab dalam masjid, dia tak mampu jaga adab selain daripada, yakni selain daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tak dapat jaga adab dalam masjid, maka dia juga tak mampu jaga adab dalam rumah dia. Ini kayu ukur dia di situ. Sebab tu Sayyidina Umar, dia dalam asarnya, nak tahu makmur tidak makmur satu tempat tadi. Makmur dengan makna apa?
penduduknya baik di sisi Allah. Baik ni apa dia? Berakhlak. Ada memberi manfaat antara satu sama lain. Adalah melihat kepada makmurnya rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hati tidak satu hatinya. Satu tempat itu bergantung kepada saf solatnya. Kalau lurus saf solatnya, maka satu hatilah jemaah tersebut. Kalau tidak selari saf solatnya, maka begitulah kucak-kacirnya hati jemaah dalam surau tersebut ataupun dalam rumah Allah tersebut. Ataupun lebih besar lagi, komuniti masyarakat di tempat itu. Hasilnya adalah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni tak boleh bohong. Ni tak boleh bohong. Begitulah para ulama menyebutkan, mereka yang menjaga adab masjid, maka mereka juga akan menjaga adab-adab di luar masjid. Kalau dapat jaga, insya-Allah luar pun dia akan jaga. Kalau dalam masjid dia tak jaga adab-adabnya, kalau sebut pun tak tahu adabnya, bohong. Luar masjid dia tidak akan beradab kepada orang. Sebab dengan pencipta manusia pun dia tidak beradab. Bagaimana dia nak beradab dengan manusia? Itulah pentingnya Imam Ghazali takdimkan. Ini dahulukan bila bangun tidur, adab pertama yang dicerita apa dia? Apa dia? Ingat lagi? Bangun tidur, tu adab dia itu dengan diri kita. Kemudian adabnya dengan hubungan dengan makhluk adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita dah bahas panjang sebelum ini tentang selawat kepada Nabi dan sebagainya. Baik. Apabila engkau melihat di dalam masjid, perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua. Apabila engkau melihat di dalam masjid, orang menjual sesuatu, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Ini adab dia. Bila lihat, pertama kamu masuk masjid sahaja kita dah bahas. Masuk masjid kaki kanan. Kaki kanan masuk masjid. Ini adalah adab yang paling banyak orang tidak jaga. Kalau tak mula dengan kaki kanan, apa natijah dia? Kata tuan guru saya, hati dia akan kucak-kacir. Sepanjang dalam solat dia, kebanyakan mereka tak jaga kaki ni awal-awal. Apa yang dia akan lihat? Dia akan nampak buruk jemaah dulu. Orang ni semayang macam ni, orang ni semayang macam ni. Saya je yang semayang baik, dia cakap. Yang lebih berat lagi apa dia? Dia pandang imam pula. Dia pandang imam pula. Imam ni baca surah ulang-ulang je dia cakap. Aku pun boleh jadi imam, dia cakap. Allah. Ni aib. Para ulama menyebut. Kalau sampai tahap begitu, para ulama menyebutkan tidak ada kualiti ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hasil ibadah adalah mendatangkan akhlak karimah. Sebab tu maksud Nabi itu dia hantar atas muka bumi ini untuk apa? Makarimul akhlak, yakni menyempurnakan akhlak terhadap makhluk. Kalau dia melakukan kesalahan kemungkaran, teguran itu lain. Itu isu yang lain. Ini bermula daripada hati yang tidak baik. Punca hati tidak baik apa dia? Ini kita bahas ni sekarang ni. Tidak menjaga adab. Itulah punca dia. Kalau tidak menjaga adab, dia akan lahirkan su'uzan, yakni sangka buruk. Sebab itu, jawarih kita ini mengesankan hati. Dan hati juga mengesankan jawarih. Begitulah. Kalau tubuh kamu begitu, begitulah hati kamu. Begitulah hati kamu. Saya tengok saya ni ustaz, walaupun saya tak tutup aurat, saya hati saya baik. Bohong. Bohong. Siapa yang kata bohong? Nabi SAW sebut. Inna fi jasad mudghah. Iza saluhat, saluhal jasadu kulluh. Wa iza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb. Dalam jasadnya ada seketul daging. Baik daging ni, baik semua. Kalau buruk daging ni tadi, rosak daging ni tadi, buruklah semua. Ala wahiyal qalb. Itulah hati. Dan Nabi ulang 3 kali. Maka kalau hati itu tidak baik, natijahnya apa? Luaran dia, luaran. Dan kalau tidak beradab, mula dia daripada hati. Sebab dia tak ambil berat adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaki dia nak masuk dalam masjid pun dia tak perhati. Allahu Akbar. Ini berat dalam adab rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bila engkau melihat di dalam masjid berlakunya jual beli, kata Imam Ghazali,
Ada orang menjual sesuatu, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Baik, di sini kita bahas fiqh. Di dalam mazhab Syafi'i, hukum berjual beli. Berjual beli di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Handphone dah elok dah ni, boleh rujuk lah. Baik. Sekarang ni kena banyak dalil. Saya bawa kitab tebal-tebal ni senang. Kan sebut-sebut orang tanya, kitab mana Ustaz? Sekarang orang tanya, Ustaz, rujuk kitab mana ni? Tebal. Tak faham empuk ya. Tak ada rebus. Sekarang ni memang Masya Allah. Kalam ulama' ni tak jadi sandaran dah. Inilah keadaan akhir zaman kita. Na'udzubillah min zalik. Di dalam mazhab Syafi'i, kalau kita lihat pandangan-pandangan para ulama' Syafi'iyah kita, menurut mazhab kita, jual beli di dalam masjid yang tidak menjatuhkan kehormatan masjid. Kita bahas dulu yang tu. Tidak menjatuhkan kehormatan masjid. Apa dia? Jual beli yang sama seperti pasar. RM3 dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu menjatuhkan kehormatan masjid. Maka hukum dia haram. Hukum dia haram. Qat'i, mazhab Syafi'i. Bahkan kalau kita baca dalam mazhab Abu Hanifah, yakni mazhab Hanafi, juga Al-Imam Ibn Hanbal, Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hanbali, dan juga mazhab Maliki, juga menjatuhkan kedudukan masjid ataupun rumah Allah dengan jual beli kita haram. Secara jelas, itu muafakat dalam 4 mazhab. Kemudian, jual beli secara umumnya, kalau jual beli tadi tidak mendatangkan sesuatu perkara ataupun mendatangkan tidak hormatnya kepada masjid, kalau tak datangkan, tak menjatuhkan kehormatan masjid, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Okey, baik. Pembahasan para ulama kita di sini adalah menyatakan bagi mereka yang ada keperluan perniagaan tersebut, sebaik-baiknya tidak dilakukan di dalam masjid. Jelas? Secara umumnya. Kalau kita mengikut kepada adab-adab masjid, sebaik-baiknya tidak dilakukan jual beli tersebut di dalam masjid, di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di sini juga ulama membahaskan yang dikatakan makruh itu di mana adalah di bahagian had masjid. Had masjid di sini apa dia? Didirikan solat di sana. Yakni tempat ataupun dewan utama di dalam masjid. Yakni didirikan solat di situ. Maka di situlah disebut dengan makruh. Adapun serambi dan sebagainya, itu dihukum dengan harus, mubah oleh para ulama kita. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dan juga para ulama menyebutkan, saya ulang balik, sebaik-baiknya adabnya kita tidak berniaga di masjid. Tidak berniaga di masjid. Baik. Qaul daripada Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Juga disyarahkan oleh tuan guru saya, Tuan Guru Haji Razali bin Ibrahim. Kenapa tidak digalakkan berniaga di masjid? Kenapa? Pertama, para ulama menyebutkan, kata tuan guru saya, di situlah adanya membesarkan makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan bila berniaga kan marketing. Air ni ya Allah. Sebut ya Allah. Air ni beginilah, dia bagi tenaga lah, itulah, inilah, ini. Membesarkan makhluk di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka su'ul adab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu antara alasan para ulama kita yang tidak menggalakkan kita berniaga di dalam masjid, di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz, iklan boleh tak? Saya ada jual begini-begini, boleh berniaga di luar, transaksi di luar. Itu dibenarkan, juga tidak digalakkan oleh para ulama kita. Sebaik-baiknya tidak dimasukkan di dalam apa segi ataupun apa pun iklan di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asingkan kawasan. Kalau kamu nak cerita tentang perniagaan kamu, asingkan kawasan. Sebaik-baiknya tidak di kawasan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas ke? Jelas ke ni? Ada soalan tak bab ni dulu? Tuan suruh kita? Tuan pengurusi kita. Jelas
Tu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Dan adab kita pula. Ya. Dalam pagar tak masalah. Tak jadi masalah. Itu dibenarkan. Ya. Bahkan para ulama menyebutkan, ni kalau nak bahas panjang ni. Bahkan para ulama menyebutkan, kalaulah institusi ekonomi Islam itu didirikan, sebaik-baiknya bermula daripada masjid. Dan di sini nak dibahaskan, bukanlah diiklankan dalam masjid, yakni kawasan didirikan solat. Maka dimulakan ekonomi perniagaan tersebut berdekatan dengan masjid. Antara alasan para fuqaha kita, yakni untuk mengingatkan para peniaga bahawa pertama yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Apa tandanya? Kamu perlu mengutamakan mereka, yakni peniaga yang meniaga dengan mentaati perintah Allah. Dalam kamu berniaga, kamu perlu jaga solat kamu. Sebab itu diutamakan kalau boleh berniaga di sisi masjid. Kemudian mereka yang membeli pula juga diutamakan bagi mereka yang datang ke dalam masjid tadi juga adalah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa sama adanya da'watul Islamiyah, yakni mengajaknya manusia kepada ajaran Islam untuk menghampiri rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Isu yang kita sebut di sini adalah apabila kita masuk ke dalam masjid, yakni masuk ke ruangan tadi, ruangan yang utama, berlaku transaksi ataupun berlaku periklanan dan sebagainya. Bagaimana yang kita perlu buat? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kita perlu doakan kepada peniaga tersebut dengan doa apa? Semoga Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Ni kalam siapa? Ni kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataan Imam Ghazali saja. Ni adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam. Ya. Ya. Berhenti solat. Berhenti solat. Ya, berhenti solat. Batalkan solat, selesaikan hajat itu. Farakah pun boleh. Sebaiknya berhenti, selesaikan, kemudian cepat. Cepat-cepat datang untuk sambung solat. Samalah. Para ulama menyebutkan, mereka yang menjaga takbiratul awla ataupun takbiratul ula. Kan Nabi sebut orang yang jaga takbiratul ula, yakni takbir bersama dengan imam. Imam takbir, dia takbir. Pada rakaat yang pertama bersama dengan imam. Selama 40 hari. Ini berturut-turut akan diberikan 2 kelepasan, betul? Pertama, diberikan kelepasan daripada sifat nifaq, yakni orang munafik dalam hatinya. Mereka dapat jaga 40 hari takbir dengan imam. Allahu Akbar. Ni wali ni. Yang kedua, dilepaskan daripada finnar, yakni seksa neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Besar ni fadilat dia. Kata guru kami, hari yang ke-40, hari yang ke-40, waktu isyak yang terakhir, dah takbir rakaat keempat, nak buang air. Bukan rakaat keempat lah, rakaat keempat boleh berhenti, boleh tahan lagi. Rakaat yang kedua, tahan nak buang air. Mana afdal? Buang air ke teruskan solat? Jawapan dia apa? Ini 40 hari ni, hari ke-40, solat yang terakhir, solat isyak. Mana afdal? Afdalnya buang air dulu. Buang air dulu. Afdalnya. Di sini ulama mengajarkan kepada kita apa? Adalah berdasarkan kepada kualiti solat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga saya nak sebutkan, kalau adab membawa anak ke dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, especially lelaki lah.
Baru ni berlaku kat saya juga di masjid. Sebaik-baiknya sebelum kita membawa anak kita, macam inilah anak saya yang kecil ni. Sebaik-baiknya, kalau anak tersebut belum lagi mumayyiz, ni adabnya para ulama kita, belum lagi mumayyiz, sebaik-baiknya tidak dibawa dahulu. Tidak dibawa dahulu. Kerana apa? Dia khawatiri macam ni, mengganggu jemaah yang lain. Mengganggu jemaah yang lain. Lebih-lebih lagi dalam solat kita. Kalau telah ditarbiyah, yakni diberitahu bagaimana keadaan kamu kena begini, dan disiplinnya tadi telah diatur ataupun diajar daripada rumah. Daripada rumah. Maka hadiahnya adalah diberikan peluang pada dia untuk solat secara berjemaah di masjid. Itu hadiah. Hasil didikan bukan di masjid. Di rumah. Di rumah. Wahai ayah yang ada, jangan kamu gunakan kesempatan kalam para ulama dengan hawa nafsu gitu. Jangan. Kamu telah meletakkan kualiti solat jemaah yang lain kepada kualiti yang tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana pekikan anak kamu mengganggu jemaah, maka sebahagiannya tidak dapat menyempurnakan solat dengan sempurna. Maka ini adab yang perlu kita jaga. Ini adab yang perlu kita jaga. Ini saya sebut. Bukan saya menghalangi, tidak. Syaratnya adalah dididik dahulu di rumah. Itu perkara yang penting. Dididik dahulu di rumah. Habis macam mana ustaz, saya dah solat. Sebab tu kena belajar fiqh. Kena belajar. Biar tuntas belajar ni. Kamu boleh solat balik di rumah dengan niat kamu qada sebagai imam. Kemudian diikuti dengan makmumnya adalah anak-anak kamu. Sebab itu diajarkan sebelum kita pergi ke tempat lain. Kita balik daripada rumah, daripada masjid, rumah Allah, tempat pertama yang kita singgah adalah rumah kita sendiri. Para ulama menyebutkan supaya rahmat itu datang ke rumah dahulu. Sehingga adabnya para ulama menyebutkan rahmat tadi diambil daripada rumah Allah. Kemudian balik ke rumah, lakukan salat dulu 2 rakaat. Itu paling baik. Sunat mutlak dan sebagainya. Asalkan tidak waktu haram. Ataupun kamu qada di rumah. Kalau keluarga kamu di rumah ada, maka semayang kamu fardu dengan niat qada. Tak jadi masalah. Jadi imam kamu di rumah. Itu adabnya. Itu adabnya. Saya tidak berasa ataupun saya tak ada masalah orang berbeza pandang dengan saya. Sebab ini yang disebut oleh guru kami. Kebanyakannya meletakkan perkataan para ulama tapi menafsirkan dengan hawa nafsu. Jangan begitu. Jangan begitu. Didikan anak ini perlu daripada hati sanubari yang bersih. Supaya tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar pada orang lain. Yang disebabkan alasan kita nak mendidik, kita mengganggu keadaan jemaah yang lain. Jangan begitu. Itu su'ul adab di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni sebelum mumayyiz. Sebelum mumayyiz. Itu dididik dahulu di rumah. Dia tak kenal mana baik, mana buruk. Dapat? Jelas ke? Termasuk dalam live lah. Sebab mak saya rajin share tu. Ramai orang tengok juga tu. Kita kena sebut juga. Baru ni di masjid ada orang dia pertikaikan pula. Bukankah ada pandangan begini-begini? Kamu tidak setuju, itu bukan masalah saya. Saya sampaikan sahaja. Dan mengikut apa yang saya tahu, apa yang disyarahkan para guru, kita tak ambil simply dalam Google. Cawan sekarang, pak Google, pandangan begini kan macam ni. Itu kan hawa nafsu. Kamu melihat tak situasi yang berlaku? Apa keadaan yang sebenar? Hanya melepaskan sahaja keselesaan kamu, kemudian kamu biarkan orang lain dalam keadaan tidak baik kualiti solatnya. Ya sayang. Ya. Itu ni apa? Baik, jelas ke? Baik. Saya tak marah ni, saya sebut ni. Baik. Jelas ke bang? Dapat ke? Baik. Dan doa ini bagi mereka yang berniaga di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia ada hadis Nabi SAW. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw baita'u fi masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Sekiranya kamu melihat seseorang yang menjual atau membeli di dalam masjid, ada transaksi di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, maka katakan padanya, Allah tidak akan menguntungkan perniagaan kamu. Itulah doa kita. Apa doa kita? La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak menguntungkan perniagaan kamu. Berat tak? Berat doa ini. Jadi jangan berniaga dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, niaga dalam phone boleh tak? Dalam phone boleh tak? Termasuk tak? Termasuk tak? Ya, termasuk. Kalau ikut pada adab sebenar, tak kisahlah qaul apa pun ambil, tetap niaga dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Lebih suul adab lagi sedang khutbah Jumaat. Masya-Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Shopee yang dia tengok. Oh, tak ada waktu lain nak tengok. Allah. Sempat masuk dalam troli dulu tu. Masuk dalam troli dulu. Walaupun tidak dalam perniagaan, tapi kamu memahatikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak menghadap Allah besok di akhirat dengan adab yang begini dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jangan salahkan orang lain kalau perniagaan kamu tak untung. Untungnya saja 2 hari, yang lebihnya tidak untung. Berubah-ubah perniagaan, tak jadi-jadi berniaga kerana tak jaga adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan antara ibrah juga guru kami menyebutkan, orang menyebutkan kebesaran makhluk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, kurang adabnya perkataan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah Allah ni pandangan rahmat Allah bersama dengan kita. Dan lebih menyayat lagi apa dia? Di dalam rumah Allah ini adanya tetamu Allah. Siapa tetamu Allah selain pada kita? Para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa berulang alik di dalamnya. Bahkan mereka yang duduk dalam ini dengan niat beribadah pada Allah Ta'ala ataupun dengan niat i'tikaf, didoakan sepanjang duduk dalam ni. Allahu Akbar. Kamu berwuduk, kamu duduk dalam rumah Allah, dikira kamu solat. Dikira solat. Murahnya Allah dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengah khutbah, masya-Allah, boleh lihat lagi Shopee, boleh lihat lagi Facebook. Hilang pahala kita semua. Dan kitalah orang paling muflis bila menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya bercerita perkara ini, dia berkaitan dengan kehidupan kita. Adab dengan masjid berkaitan dengan kehidupan kita. Sebab tu jangan salahkan Allah, jangan salahkan orang lain. Kalau hidup kita ni tak pernah bahagia, balik rumah isteri tak dengar cakap kita, anak tak dengar cakap, apa lagi? Semualah. Bila jumpa orang cakap macam ni, orang tak dengar cakap. Sebab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah tak baik. Antara dia tak baik apa? Adab dalam masjid sendiri kita tak tahu. Tak ambil cakna, ambil penting tentang perkara tersebut. Baik, itu bab perniagaan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Saya tak faham melalui hukum. Saya faham melalui adab kita. Adabnya secara adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu selain pada Allah tak? Selain pada Allah tak? Tidak beradab pada Allah Subhanahu wa taala. Tetap tidak beradab. Kamu datang masjid adalah untuk Allah. Dan urusan ini kamu boleh buat 24 jam ada selain pada ibadat. Berapa minit sangat datang sembahyang jemaah. Imam zikir lama sikit pun kita marah. Wih, panjangnya imam ni doa. Saya ada cakap, doa panjang imam tengah malam nanti, dia cakap.
dalam qiyamul lail. Dalam jemaah ni kita guna qaul-qaul para ulama yang tak boleh doa panjang bagi imam. Memang ada qaul para ulama untuk melihat keuzuran jemaah. Tapi kita gunakan qaul tadi untuk mentaati Allah ataupun hawa nafsu kita. Itu pertama. Kemudian dahlah kita ambil ruksah, kemudahan yang ada. Kemudian kita mendatangkan lagi perkara yang sia-sia di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tanda-tanda tidak bahagia begitulah adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk rumah Allah asingkan. Puasa kamu dengan perkara-perkara yang selain daripada Allah Taala. Bukan lama pun. 5-10 minit. Itu pun datang mesbuk. Sayalah. Datang mesbuk. Allahu Akbar. Semoga Allah ampunkan kita lah. Termasuk saya insya-Allah. Ini adab kita. Termasuk yang tu bang. Selain daripada perkara yang boleh menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Yang ini tidak ada hubungan dengan ibadat. Kita jauhkan di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab inilah uzlah kita. Bila lagi nak uzlah? Kat luar boleh macam dalam masjid ke? Bohonglah. Kat rumah tengok live. Boleh duduk pakai pakaian jubah, duduk menghadap dengan kitab ke? Bohonglah. Saya pun tak buat macam tu. Ustaz nak sama dengan orang lain tak? Ada orang jaga juga. Biasanya apa? Baring. Ni sayang. Ya, pensel. Pergi kat Umi lah. Macam ni tak ada orang berani marah kan? Jelas ke tuan-tuan? Maka kita khususkan di dalam rumah Allah Ta'ala ini untuk kita ibadat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila engkau melihat seseorang yang mencari sesuatu harta yang hilang, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu harta yang hilang itu. Kalau hilang barang dalam masjid, boleh cari tak? Boleh cari tak? Boleh cari tak? Jawapan dia boleh cari. Yang tak boleh apa dia? Kat sini, iklankan. Ya, umumkan. Tuan-tuan, handphone saya tadi hilang. Boleh tak tolong cari nanti siapa jumpa handphone saya sekian, bagi pada saya. Ini tidak boleh. Tidak dibenarkan. Termasuk dalam mazhab Syafi'i. Jelas. Baik. Hukum dia apa Ustaz? Adakah haram? Tidak. Makruh. Makruh juga. Makruh juga. Baik. Kalau barang tadi hilang, jawatan kuasa umumkan barang yang hilang tadi. Bila jumpa hilang tu, jawatan kuasa umumkan. Boleh tak? Boleh. Jawatan kuasa umumkan tak jadi masalah. Kalau kita hilang barang, kita umumkan untuk orang cari, itu yang makruh. Itu yang makruh. Kalau barang dah jumpa, serah pada jawatan kuasa umumkan barang tadi. Siapa yang ada tertinggal kunci, datang jumpa dengan jawatan kuasa masjid ataupun surau ataupun madrasah. Itu dibenarkan. Hukumnya harus. Hukumnya harus. Bahkan, bagi kita melihat orang yang mencari-cari dengan makna apa? Dia mengiklankan pencarian yang hilang tadi. Maka sunat bagi kita. Sunat bagi kita. Sebab hadis Nabi. Apa dia? Doa kepada dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu harta yang hilang itu. Cek barang pun tak boleh Ustaz. Iklankan. Kenapa? Tadi, sebab meniaga menyebut tentang kebesaran selain pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini barang hilang pula. Kenapa? Kata tunggu kami, Wajir Razali bin Ibrahim, beliau mengatakan apa? Kerana di sini tempat ibadat kita mencari makhluk pula. Kita mencari makhluk. Tadi cerita tentang makhluk. Ini mencari makhluk pula. Maka para ulama menyebutkan kerana sayangnya pada makhluk tersebut menyebabkan kita iklankan pada barang kita tadi. Itu su'ul adab kepada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sunat bagi mereka yang melihat keadaan ini mendoakan kepada orang yang hilang barang tersebut supaya tidak dijumpai barang tersebut. Tapi macam mana adabnya Ustaz? Semayang hajat 2 rakaat. Semayang hajat 2 rakaat. Ni kita tak pernah buat. Tak pernah buat.
kita tak ada perasaan dengan Allah. Bahawa yang hilangkan itu adalah takdir daripada Allah Ta'ala, dan menjumpai barang tersebut juga takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dahulukan dulu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Wasta'inu bis-sabri was-salah, minta bantuan dengan sabar dan solat. Sta'inu di sini dengan makna apa? Umum. Minta bantuan apa sahaja. Hadis Nabi menyebutkan yang mafhumnya, mintalah kepada Allah walaupun sepotong roti. Itu pun perlu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tak cakap tak payah ikhtiar. Bahkan solat hajat itu juga ikhtiar. Kamu melakukan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas ni kita akan datangkan hujah-hujah para ulama berkaitan dengan perkara ini. Sebab perkara ini besar. Sebab tu didahulukan dulu di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Adab bagaimana melihat orang yang berniaga dan orang yang mencari barang hilang, dengan makna apa? Mengumumkan barang hilang tersebut. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Cukuplah Ada soalan? Ini semua perkara yang makruh di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makruh je ustaz. Makruh ni apa? Apa maksud makruh? Ta'rif makruh. Buat tak ada apa-apa ustaz. Tak buat tak ada apa-apa juga. Itu harus. Makruh apa dia? Buat tak ada apa-apa, tinggalkan dapat pahala. Makna tak ada apa-apa tadi apa? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itulah makruh. Sebab tu mereka yang dekat dengan Allah, perkara makruh pun mereka elakkan. Lebih-lebih lagi dalam rumah Allah. Perkara makruh dalam rumah Allah pun kita buat, luar rumah jangan cakap lah. Dalam rumah, dalam masjid pun kita berani buat, luar masjid jangan. Yang kita rasa kita ini beradab. Baik. Sebab tu awal-awal dah sebut, Imam Ghazali sebut, kalau betul kamu ini beradab, cuba test. Cuba try test. Kamu lihat adab yang disebut oleh Imam Ghazali ini kamu buat tak? Yang kamu kata kamu telah bermula dapat hidayah tu. Tu nama kitab ni, Bidayatul Hidayah, permulaan mendapat hidayah. Adab yang disebut dalam ni kamu dah mula buat belum? Kalau tak mula buat, maknanya kamu tak dapat hidayah lagi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beratlah mengaji tasawuf ni ustaz. Inilah mengenal diri kita ni. Bukan mengenalkan kedai kopi tuan-tuan mengenal di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan ke? Tak ada. Ya, tunggu sini. Perniagaan itu tetap haram. Ya. Para ulama menyebutkan kepada kita, azan saja, azan yang pertama solat Jumaat, maka setiap perniagaan itu haram. Nak bahas panjang dalil dan sebagainya. Secara umum kita bahas di sini apa? Walaupun kita alasan kita isteri dan sebagainya berniaga, ya, secara syariahnya valid. Bukan orang lelaki yang wajib mendirikan sembahyang itu yang melakukan perniagaan, tapi daripada sudut hakikatnya kamu berhubung dengan Allah. Hakikatnya kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beri rezeki itu Allah. Kamu bohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kamu rasa kamu memahami syariat, bahawa yang niaga itu isteri saja. Ya, tidak taklif bagi isteri tadi dengan kefarduan Jumaat. Maka hakikat perniagaan tadi tetap berjalan tak? Tetap berjalan. Maka hakikat sebenar yang masuk rezeki itu tadi haram.
Jelas tuan-tuan? Itulah yang kita bagi anak isteri kita makan. Kemudian kita mengeluh, tak dengar cakap saya dah. Dia tak berat nak semayang dah. Hasil yang kita bawa itu sendiri. Dan kita kena ingat, hari Jumaat nanti kita bahagikan tak habis yaumul hisab kita. Setiap perkara Allah akan hisab. Setiap perkara Allah akan hisab. Apa yang berada dalam poket kita ini, setiap itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, takkan berganjak. Lebih-lebih soal rezeki kita. Rezeki sahaja ada 2 soalan. Hanya untuk rezeki sahaja. Pertama, mana kamu dapat? Yang kedua, mana kamu belanjakan? Berat, tuan-tuan. Barang siapa yang Allah, para ulama menyebutkan Allah nak menghisap dia dengan hisap sebenar-benar hisap, maka ada hadis Nabi menyebutkan finnar, masuk neraka. Kalau Allah nak menghisap kita. Sebab itu di akhirat kita mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mohon keadilan Allah, tapi mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tak tahu kita adil tak adil atas muka bumi ini. Tak layak memohon keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bab ni saya dah bahas dulu kalau ingat lagi. Itu dalam tauhid insya-Allah. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Ya. Ya. Perbualan perbincangan tak jadi masalah. Dalam kawasan masjid, dalam kawasan solat, akad tadi berlaku, hukum dia makruh, tetap sah. Kita bahan di sini adab. Kalau ikut fuqaha jumhur dalam mazhab Syafi'i kita, pandangan-pandangan dalam mazhab Syafi'i makruh. Makruh tidak sampai kepada haram. Haram tadi saya dah sebut bila berlakunya tidak penghormatan masjid. Berlakunya sesuatu perkara yang menjatuhkan kehormatan masjid, yakni dilaungkan dan sebagainya. Kita bahas di sini adalah makruh pada hukumnya, tapi tidak beradablah secara batinnya. Sebab tu ni bahas tasawuf ni. Ada kalanya fuqaha mereka yang mengaji syariat tertipu dengan syariat. Apa yang mereka mengaji dalam fiqh tadi, maka mereka menggunakan ruksah yang ada untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka yang berwukuf, mabit bermalam 3 hari ni, satu malam tak duduk, damnya hanya gitu tuan-tuan. Apa damnya? Secupak sahaja. Hari kedua secupak. Hari ketiga bau seekor kambing. Maka hari pertama, hari kedua tak nak dia tidur, duduk tidur dekat hotel. Secupak je ustaz. Kamu fikir secupak tu Allah berhajat pada kamu? Inilah ilmu tasawuf, untuk mengajarkan kamu itu adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Tasawuf ada tak dalam Islam? Ada. Ihsannya kita dengan Allah. Itulah maksud anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu ibadat sumpama kamu melihat Allah. Kamu berjual beli dalam masjid walaupun hukum makruh, tapi apa yang kamu pandang pada hakikat jual beli tersebut? Kamu hebat dalam percakapan kamu menyebabkan rezeki kamu masuk? Kamu rasa kamu yang mendatangkan rezeki pada diri kamu? Di sinilah ihsan tadi berguna, yakni untuk membalikkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jelas ke bang? Hukumnya sah? Tetap sah jual beli? Tetap sah. Tapi suruh adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita dengar pada hari ini. Ada soalan lain tak ada dah? Ada lagi ya? Baik. Apa yang kita dengar hari ini, semoga Allah Taala beri kekuatan kepada kita untuk kita amalkan sama-sama, ambil iktibar dan sampaikan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna, anta muqaddim wa anta muakhir, la ilaha illa anta ya muqallibal qulub
Thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang baik semua daripada Allah, yang buruk pada nafsu amarah diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.